Kita ni akan bersama dengan Mahfiz bin Mahali selaku konsultan logo dan penjenamaan, dan tajuk yang bakal kami bincangkan pada hari ini ialah mengenai kemahiran mencipta logo. Dan narasumber kita pun sudah berada di sini, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Terima kasih untuk atas undangannya lagi sekali. Alhamdulillah. Sebenarnya kami pun indah sabar ingin mengetahui berkenaan dengan penciptaan logo. Mengebelakangkan tu mengenai dengan mahir tu pasal kami sendiri ni orang belajar pun belum macam mana kan mahir mungkin dalam hal ini agak penting juga, mudah-mudahan ada kalangan pengusaha kita ni lah yang turut menyaksikan rancangan ni tuan di pagi ini, kerana banyak ilmu yang cuba dicurahkan. InsyaAllah. Kenapa logo itu penting dalam satu-satu jenama dan seumpamanya. Mungkin seawal soalan yang kami boleh ajukan. Boleh. Apa saja jenis-jenis logo ni sebenarnya? Ya, jenis logo ni sebenarnya banyak. Tapi yang selalu kena gunakan, yang kita refer daripada brand-brand yang famous, selalunya diorang pakai wordmark logo, diorang pakai pictorial ataupun maskot. Kita ni selalu lihat kan, ataupun ya abstrak. And then ya ada combination mark, and then ya ada emblem. Emblem ni selalunya logo yang digunakan arah sekolah-sekolah, organisasi yang terlampau banyak detail. Atau mungkin juga kenderaan? Kenderaan makin kurang. Makin kurang. Ada yang menggunakan, tapi logo yang macam sudah dicipta tahun 1920 macam tu, 30 adalah yang contoh-contohnya. Itu lebih kepada emblem lah. Emblem. Yang lebih kepada kenderaan tu. Betul. Tapi kalau masa ni Tani melihat logo-logo ni lebih popular digunakan untuk jenis yang macam mana? Okey. Ia bergantung kepada bisnes ata. So kebanyakan logo yang mudah diingati adalah logo yang jenis perkataan ataupun wordmark. Jadi kalau kita melihat brand-brand besar, like especially yang luxurious brand, diorang hanya menggunakan nama diorang saja. Kenapa? Sebab nama ni diorang yang paling senang orang baca, orang ingat, betul. Dan manusia, human nature lah, diorang ada 3 saat saja untuk untuk menarik perhatian diorang ni. So untuk diorang melihat lawa je benda tu, untuk diorang ingat apa tu kan. So sebagai contoh, ada satu logo ni, even my 2-year-old son pun boleh baca. Macam, dan ia faham. Ia faham, senang. Rupanya mesti jualan itu kan. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Jadi itulah yang menandakan logo itu berjaya menarik perhatian. Itulah. Tepat sekali. Dan pada masa ini kan, saya percaya merupakan trending di mana banyak golongan remaja yang membuat kopi hunting ataupun mencari berbagai-bagai jenis kopi, dan dari cawan tersebut mempunyai brandingnya tersendiri. Tetapi rasanya sebenarnya sama, tetapi mereka hanya ingin mencuba berlain-lainan jenis branch ataupun kopi yang mereka ingin cuba. Jadi soalan seterusnya ialah kenapa logo ini mesti simple? Adakah ianya dari segi warnanya ataupun dari segi coraknya? Mungkin tuan boleh jelaskan. Okey. Kalau dulu logo ni selalunya dihasilkan dengan lukis tangan. Jadi dilukis arah banner besar. So aplikasinya selalunya orang melihat arah benda-benda yang besar. Kalau masa ni yang paling selalu kita ni lihat logo ni adalah arah handphone kita ni kan. Besarnya macam manis tu, macam Tomit kan. Jadi untuk ia masih lagi terlampau banyak detail macam dulu tu, indah dapat diaplikasikan arah dunia masa ni lah. So itulah sebabnya juga kebanyakan brand-brand yang besar di luar sana slowly diorang mensimpelkan logo ni. Maksudnya tu penjenamaan semula ke tu? Bukan rebranding? Bukan rebranding, tapi
macam redefining the identity lah. Redefining semula logo mereka. Kalau dulu bandar kelito ukiran atau ia akan mencantikkan dan seumpamanya. Jadi itu kenapa ia perlu simple. Selain itu kami ada mendengar juga dikatakan logo ini kalau mau logo itu eye capturing, mencengkam mata. Kan dinyatakan tadi nature mata kita ni kalau melihat sesuatu itu dalam 3 saat, kalau berkesan ia akan menahan, kalau dia berkesan ia akan berlalih umpamanya. Ya, logo tu dia boleh banyak-banyak warna. Dia boleh. Pasal ia boleh menjejaskan, surprisingly ia boleh menjejaskan printing cost tu juga tu. Ada logiknya. Ada logiknya kan. So kalau kita ni memprint full color ada beza sama yang one colors kan, lebih murah. Tapi yang paling penting dalam logo tu adalah ia punya ia punya bentuknya. Macam mana uniknya, macam mana legibility-nya. Maksudnya kalau ia walaupun ia nampak kabur pun orang masih kenal. Itu penting. Itu paling penting. And then kontrasnya lah dengan di mana ia ditaruh tu kan. Ada sebab kenapa kadang-kadang logo itu mudah dikenali, tambahan lagi kalau ia sudah memang established berpuluh ataupun mungkin ratusan tahun. Jadi ini ada hubung kaitnya dengan familiarity. Yes. Dikenali. Jadi kenapa, apa kepentingannya familiarity itu dalam sesebuah logo? So macam tadi familiarity itu pasal dunia masa ni terlampau cepat kan. Jadi untuk orang get attention itu memang susah wah. Jadi kalau sekiranya logo itu ada familiarity dari reference lain, sebagai contoh ada satu brand yang kami buat ni ia mau menarik orang-orang muda. Jadi apa yang kami buat, kami menggunakan font yang sama dengan jersey bola. Jadi orang lihat 3 second, ni barangkali kali ni. Start macam itulah. So itu penting. Baru tadi orang start bertanya, apa ni benda ni cerita. Ceritalah. Okey. Dalam mencipta logo ini, bagaimana Tuan mendapatkan idea sebenarnya? Okey. Sebenarnya untuk menghasilkan logo ni banyak orang fikir daripada inspirasi artistik tapi kalau kami menitik beratkan ia punya business side. Jadi kami baca dulu ia punya business profile, ia punya perjalanan bisnes 5 ke 10 tahun, apa dia mau buat, apa aktivitinya. Jadi dari sana kami akan study and then barutah kami menghasilkan draft. And then draft itu sebelum kami bagi ke klien, kami cek dulu ia punya boleh kena diregister di WIPO and Madrid, WIPO and all. Perlu je tu mencek dulu tu. Perlu. Kerana ni pun rasanya ada hubung kait dengan soalan kita nanti tu. Adakah orang cukup sekadar kita ni muat turun apps ataupun software untuk membuat logo tu. Itu tu macam mana tadi tahu logo kita ni tu autentik, bukan saduran, bukan maksudnya tu copyright daripada logo-logo yang sedia ada. Mungkin dalam hal ini dapat menerangkan juga adakah bahaya ke tu Banara kalau kita ni mendesain logo tu daripada internet? Bahaya, sangat-sangat bahaya. Apa-apa yang ada kena upload di internet tu, ia memang dimiliki oleh someone yang orang boleh anytime mengklaim kan. Jadi benda ni akan jadi bahaya ataupun risikonya akan timbul apabila logo itu sudah dipakai beberapa tahun and diorang start untuk meregister. Masa meregister tu memang ada namanya digazetkan ke public. Jadi masa period gazetkan ni anyone boleh mengklaim kan. Rekod terbesar yang saya pernah mendengar orang pernah satu company pernah disaman 100 juta disebabkan terpakai logo orang lain yang diambil dari internet. Betul. Walaupun pada masa itu belum lagi pada tahap digazet lah. Masa digazet tu? Dalam proses penggazetan. Digazet. Dia terpakai Dia terpakai. Bahaya juga kalau kita ni membuat ataupun mereka desain logo daripada internet. Terutamanya pada masa ini memang satu aplikasi yang sangat popular pada masa ini ialah Canva. Di mana Canva itu dapat
dilihat Memudahkan kita oleh untuk, oleh orang ramai, terutamanya orang luar. Jadi tapi kita ni sedari sebenarnya design logo yang kita ni cipta itu sebenarnya boleh juga di copyright. Jadi ada baiknya kenapa boleh mungkin Tuan boleh menjelaskan sedikit kenapa logo ini mesti diregister di Bru IPO. Okey. Berbalik semula kepada bisnes. Pasal logo ni memang berkait rapat sama bisnes lah. Jadi bisnes itu in doing business itu memang mesti diprotect sebab orang kita ni dah tahu orang-orangannya. Jadi kalau kena lihat macam logo tu macam sanang famous benda tu. Jadi ada orang-orang yang indah bertanggungjawab boleh macam di kopinya mah. Macam di banyak pelang contohnya yang tapi menangan masa dah cukup. Tapi meaning to say kalau logo tu indah di registerkan, anyone yang mengklaim benda tu durang indah ada protection tu pak. Nada nyorang nada boleh kena ambil suka-suka tu sebenarnya. Nada jaminan. So end of the day terpaksa yang membuat baru kalau damage-nya tu terlampau. Tapi pernah berlaku di negara kita ni sendiri kah? Produk tempatan saya belum pernah overcome. Tapi kalau di luar banyak. Mungkin adakah kerana kita ni di Brunei Darussalam itu kurang memahami dan mengetahui bahawasanya dalam penciptaan logo itu perlu ianya didaftarkan. Tambahan lagi jika ianya melibatkan syarikat-syarikat. Betul. Even hari itu sebenarnya kami kena cadangkan untuk membagi awareness lah tentang perkara ni kan. Sebab ia benar-benar pentinglah untuk sebuah syarikat itu meregister orang punya logo itulah. Mudah-mudahan kita ada masa di lain kesempatan untuk menjemput Yang Mulia Tuan Mafiz sendiri lagi untuk menerangkan kepentingan logo ini dalam sama-sama dapat mengangkat sesebuah organisasi dan apa yang membuatkan logo kita ni itu autentik, legit dan juga terjaga, terjamin. InsyaAllah. Kita akan jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam.